Antaranya pengubalan rang undang-undang keselamatan dalam talian dan pindaan kepada undang-undang sedia ada berkaitan dengan cyberbully, pengubalan roadmap to My Digital Justice pada tahun 2025 untuk memberikan penekanan kepada pemakaian artificial intelligence bagi sektor perundangan, pindaan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat, pengubalan pada rang undang-undang kebebasan maklumat, pindaan kepada Akta Pemegang Amanah, Akta Pemegang Amanah diperbadankan, pindaan kepada Akta Profesion Undang-Undang, pindaan kepada beberapa undang-undang yang lain. Dan kalau kita lihat dalam aspek ADR dengan izin Alternate Dispute Resolution, bagi pihak kerajaan pada tahun ini telah beberapa pindaan dan perlakuan kepada kewujudan Alternate Dispute Resolution dalam negara kita. Dan bila kita melihat kepada kajian pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya masih dalam proses, dan insya-Allah pada tahun depan harapannya empirical research yang dilaksanakan, satu laporan interim boleh dimasukkan bagi status tentang peranan peguam negara dan pemisahan peguam negara dan juga pendakwa raya. Dan juga pada tahun depan dilihat kepada rang undang-undang perkhidmatan bantuan guaman yang baru. Ini menunjukkan bahawa agenda reformasi ini sentiasa dilaksanakan dan diteruskan. Dan kalau kita lihat, saya ucap terima kasih pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan pembentangan belanjawan 2025, di mana telah diperuntukkan ringgit Malaysia 29 juta kepada bahagian hal undang-undang berbanding dengan peruntukan ringgit Malaysia 194 juta pada tahun lepas. Ini menunjukkan bahawa kerajaan Madani sentiasa menyokong dan akan meneruskan pelaksanaan kepada reformasi yang diberikan komitmen. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Sri Gading. Terima kasih kepada Menteri yang telah memberikan jawapan yang sangat baik. Beberapa pindaan yang telah dibuat sebagai contoh yang telah disebut. Begitu juga dengan akta-akta baru yang cuba digubal pada tahun 2025. Persoalan daripada Sri Gading, bagaimana reformasi dapat memperkukuhkan pemahaman dan kesedaran awam mengenai peranan institusi seperti SPR dan SPRM. Apakah program pendidikan yang boleh dilaksanakan untuk mencapai matlamat ini? Bagaimana masyarakat dapat dilibatkan dalam proses reformasi? Apakah saluran yang ada bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat dan kebimbangan? Bagaimana kerajaan merancang untuk memperluaskan juga reformasi institusi ke sektor kehakiman dan penguatkuasaan undang-undang bagi memastikan kebebasan institusi-institusi berkenaan? Bagaimana kerajaan merancang untuk memastikan rakyat faham? Soalan Yang Berhormat. Dia sekali baca. Satu soalan tambahan sahaja. Ya, nanti tambahan dia ni. Dan menyokong reformasi institusi yang sedang dijalankan, terutamanya dalam mengukuhkan kepercayaan terhadap demokrasi dan kedaulatan undang-undang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Puan Speaker, Yang Berhormat macam 4 dalam 1 lah. Mungkin saya tak tahulah, orang bermadu selalu tak tahulah 2, 3 ke 4. Kebiasaan dia 4 sekali dan 1. Kalau soalan datang di depan tu saya faham lah. Tapi tak apa. Sebenarnya Puan Yang di-Pertua, antara peranan yang dimainkan oleh bahagian undang-undang ialah kita melihat daripada aspek undang-undang. Dan sudah tentu peranan yang dimainkan oleh sebagai contoh NGOs dan CSO. Selalunya libat urus ni fokus group dan sebagainya dilakukan sebelum dasar ditentukan oleh pihak kerajaan melalui mesyuarat kabinet. Selepas itu akan dibawakan dengan semua ahli parlimen dalam sesi libat urus sebelum undang-undang itu dibawa, dipinda dan dibahaskan dan diluluskan dalam sidang parlimen oleh Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Tapi untuk menjawab soalan 4 soalan dalam 1 oleh Yang Berhormat, saya ingin menyatakan antara peranan yang paling penting dalam reformasi tentang perubahan undang-undang pada hari ini ialah ahli-ahli Yang Berhormat sendiri sebagai wakil rakyat. Sebab ahli-ahli Yang Berhormat yang memang mengetahui proses undang-undang, pindaan, berbahas, sentiasa akan peka kepada perubahan yang dilakukan yang menyebabkan bila bercakap dengan masyarakat kita, iaitu pengundi kita, ahli-ahli baru Yang Berhormat adalah selalunya first to respond dengan izin. Keduanya saya nak bagi analogi sebagai kes GISB yang diterangkan oleh 3 menteri dalam penerangan menteri. Kita dapat mengkaji bahawa bila bercakap tentang kanak-kanak sebagai contoh,
Kanak-kanak ini bukan hanya satu kementerian yang bertanggungjawab, semua agensi bertanggungjawab. Tetapi nak memberitahu pada rakyat di bawah, sama ada mereka yang menjadikan taskah ke sekolah, ke akademi, ke segala apa-apa, bila menyentuh kanak-kanak, kepekaan mesti ada dalam hak isu undang-undang. Itu sebabnya kalau ahli yang berhormat tahu bahawa di bawah Akta Jenayah Seksual Kanak-kanak, Seksyen 19 mengatakan bahawa kesalahan kalau tiadanya laporan dengan izin, iaitu under reporting, tak report pun satu jenayah. Inilah peranan yang dapat dimainkan. Jadi reformasi institusi tidak hanya berlaku kepada pindaan undang-undang yang ada, tetapi kepada pelaksanaan supaya undang-undang tersebut menjadi lebih efektif. Itu sebabnya bagi saya dalam perkara ini, kita mesti tahu bahawa undang-undang tu bukanlah penyelesaian kepada semua masalah. Tetapi undang-undang yang ada dalam negara kita, institusi yang ada mesti berubah mengikut pengedaran zaman. Contohnya yang saya sebut, yang mana yang Amat Berhormat dalam belanjawan bersebut tentang AI, Artificial Intelligence. Semua orang tahu bila bercakap tentang SPRM sebagai contoh. Hari ini, dengan adanya Artificial Intelligence, secara tidak langsung, suka tidak suka, rasuah tu dapat dikurangkan. Sebab sistem tu lebih sistem computerized. Tidak adanya masalahnya individu di belakang takbir yang membuat keputusan yang boleh mempunyai kebolehan untuk dibuka untuk dirasuah. Itu sebabnya teknologi ni ialah satu cara kehadapan supaya reformasi institusi dengan undang-undang yang baru dengan sistem teknologi yang ada akan dapat membuat perubahan supaya negara kita ni boleh melihat kekurangan kepada keputusan budi bicara yang menggalakkan rasuah yang boleh dibuat. Itu sebab bagi saya bukan hanya undang-undang tetapi peranan semua pihak. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Besut. Okey, terima kasih. Menteri, saya ingin merujuk kepada beberapa perkara kontroversi yang boleh menjejaskan prestasi agenda ni, agenda reformasi. Kalau kita lihat ada itu lagi kontroversi berkenaan dengan penganugerahan DRT di Selangor dengan rundingan terus tidak melalui proses yang biasa, dan juga pelantikan anak sendiri dalam sebagai penasihat ekonomi dan juga kewangan, dan pengumuman peruntukan pilihan raya terutama di masa di KKB tempoh hari peruntukan 5.1 juta daripada Menteri KPKT. Terus kepada soalan. Itu saya nak tahu pelanggaran dulu. Terus kepada soalan. Jadi soalan saya, bagaimana sebenarnya kerajaan melihat isu ni? Yang merupakan satu kontroversi. Dan yang satu lagi berkenaan dengan empirical study, yang saya fahamkan akan mengambil masa lebih kurang 2 tahun. Tapi pada masa yang sama, boleh tak pihak kerajaan meminda peruntukan 1453 perlembagaan, sebab kalau selagi tak pindah kuasa besar kepada AG, dan banyaklah perkara yang kes yang dah dipanggil bela diri pun dah panggil saksi 90 orang masih boleh dilepaskan dengan mudah kerana kuasa begitu besar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat pun dulu bekas hakim. Yang Berhormat pun mempunyai banyak pengalaman. Apa yang berlaku bila kita lihat pada isu pemisahan antara AG dengan PP. Dulu tu kita tahu bahawa masalahnya dulu ialah Menteri Undang-Undang ada juga Peguam Negara. Itu sebabnya Peguam Negara yang menjadi ketua pendakwa raya tu ialah diberi kuasa kepada Peguam Cara Negara, iaitu Solicitor General. Hari ini Kerajaan Madani komited untuk melihat possibility dengan izin. Sama ada boleh tak dipisahkan atau tidak. Saya tahu bahawa kita boleh datang parlimen dan buat semua pindaan, tetapi kita juga mesti mengambil kira bahawa perjalanan ini perlu mempunyai proses yang lebih dianggap sebagai proses yang lebih teratur. Contohnya, pertama kerajaan memberikan komitmen di segi masa. Saya sendiri dah jawab jawapan bertulis, jawapan lisan. Kita akan membuat kajian empirikal dan kita telah membuat kajian empirikal. Dan kita bergerak sekali dengan jawatankuasa parlimen, iaitu select committee yang dipimpin oleh Yang Berhormat Selayang, adanya wakil daripada pihak pembangkang dan juga pada pihak kerajaan. Kerana kita panggil mereka bersama supaya mereka dapat mendengar, melihat dan bertanya soalan kepada negara-negara yang mewujudkan pemisahan. Dan bila kita pergi ke Kanada dan kita pergi kepada Australia, mereka pun memberikan alasan yang sama bahawa perubahan mereka
melalui satu masa. Dia bukan secara mendadak hanya kerana dituntut. Memang pindaan kita boleh buat. Tapi bagi pihak kerajaan Madadi hari ini, kita ada kerajaan yang bertanggungjawab. Kita tidak boleh membuat hanya kerana itu dituntut sebagai satu populariti keputusan. Satu. Keduanya, Puan Speaker, saya ingin sebut bahawa bila kita bercakap tentang empirical study, kita bercakap tentang evidence-based research. Bila kita bercakap tentang beberapa perbincangan, kita membawa focus group di mana semua pakar-pakar universiti tempatan dan antarabangsa terlibat dalam peringkat setiap negara-negara yang kita lawati dan kita membuat kajian. Maknanya komitmen tu ada. Jadi keputusannya ialah di peringkat interim report dan kemudiannya dasar tu, dan kemudian kita kalau dipersetujui kita akan bawa ke parlimen dan ahli parlimen punya peluang untuk memberi pandangan mereka. Akhir sekali saya ingat sebutlah, saya harap mungkin Yang Berhormat Besut sebagai pakar undang-undang boleh mewakili blok pembangkang dalam jawatankuasa ni. Tapi mereka menghantar Yang Berhormat sahabat saya daripada Pendang. Dia tu pun sahabat saya, kawan baik saya, tapi Pendang tu dia tak ada legal background. Yang Berhormat Besut lebih pakar dalam legal background. Mungkin kena tukarlah dalam aspek ni. Itu sebagai contohlah. Sebab kita nak supaya kita memahami apa sebenarnya objektif bila kita menjalanikan empirical study ini. Terima kasih Puan Yang Betul.